Aduh, beli rumah strata. Assalamualaikum guys, terima kasih kerana menonton video ni. Welcome back to my channel. Aku Afif Azman. Video kali ini aku akan share dengan korang berkenaan dengan strata. Ada orang cakap strata tu tak best, ada orang tak suka strata. So betul ke strata ni tak best? Pertama sekali korang kena tahu, strata ni adalah salah satu daripada 3 jenis hak milik yang ada dalam negara kita. Hak milik yang pertama adalah hak milik jenis master title. Hak milik yang kedua adalah individual title. Dan hak milik yang ketiga adalah hak milik strata title. Strata ni by definition a layer or series of layer of rock in the ground. Itu dia punya definition lah. Tapi kalau kita rujuk pula dekat Section 4 Akta Hak Milik Strata tahun 1985, bangunan yang dipecah bahagi ataupun tanah yang dipecah bahagi, termasuklah pelan pecah division ataupun pelan penyatuan amalgamation yang ditunjukkan dalam pelan strata. Bahasa mudahnya, strata ialah hak milik yang berasingan bagi setiap unit ataupun parcel yang dibina atas tanah yang sama, dan anda berkongsi akses dan kemudahan dengan penduduk-penduduk di dalam bangunan tersebut. So, apa yang tak best pasal strata ni? Kepada pemilik strata, selain daripada bayaran bulanan yang korang bayar sebagai pinjaman kepada bank, korang kena bayar lagi additional caruman, iaitu caruman kos-kos pengurusan ataupun kita panggil maintenance fee dan sinking fund. So caruman ni ditentukan berdasarkan berapa kos yang diperlukan untuk mengurus bangunan tersebut. Ianya dikira dalam bentuk berapa ringgit sekaki persegi. Jadi kalau lebih luas rumah anda, lebih tinggi ataupun lebih mahal lah caruman bulanan yang perlu anda bayar. Sebab berapa ringgit sekaki persegi tu anda perlu kalikan dengan saiz keluasan rumah anda. Itulah jumlah maintenance fee dan sinking fund yang anda kena bayar setiap bulan. Selain daripada tu, korang kena mematuhi pula undang-undang yang ditetapkan oleh pihak pengurusan bangunan. Contohnya, kalau korang beli unit strata ataupun rumah jenis strata, pihak pengurusan menetapkan beberapa undang-undang kecil dan anda perlu mematuhi. Contohnya, nak cat bahagian luar, tak boleh warna yang selain warna yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Anda nak pasang grill, pagar dan sebagainya, tak boleh pasang selain daripada desain yang diluluskan oleh pihak pengurusan. Berkemungkinan anda nak sidai-sidai baju dekat beranda pun tak boleh juga kalau pihak pengurusan tidak membenarkan. Dan kalau korang nak buat kerja-kerja renovation, baik pulih dan sebagainya, contohlah korang nak pasang aircon, nak buat wiring, nak buat interior design, korang perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak pengurusan sebelum menjalankan kerja. Dan biasanya pihak pengurusan akan menetapkanlah waktu-waktu bekerja, contohnya daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang, hari Isnin sehingga hari Sabtu. Kalau hari Sabtu tu mungkin sampai pukul 1 saja. Selebihnya hari Ahad pula tidak dibenarkan, ataupun public holiday tidak dibenarkan menjalankan apa-apa aktiviti kerja-kerja baik pulih, renovation dan sebagainya. So agak susah sikit lah kalau korang nak pasang kerja-kerja installation kadang-kadang sampai lewat petang ataupun mungkin jejak sampai malam. So kontraktor korang tak boleh meneruskan kerja apabila melebihi daripada tempoh yang dibenarkan. So tak boleh nak main buat je lah kan, nak kena minta izin dulu baru boleh. Itu kalau diizinkan, kalau tak boleh lah. Selain daripada tu, antara yang paling besar sekali, apabila korang membeli rumah jenis strata ataupun hak milik strata, korang hanya memiliki ataupun korang hanya membeli unit ataupun parcel saja. Kita panggil parcel lah. Unit ataupun rumah korang tu dipanggil parcel. Korang hanya memiliki unit tersebut, parcel tersebut saja. Korang tak memiliki tanah yang berada di bawah. Berbezalah kalau individual title. Individual title, korang beli rumah dah siap dengan tanah. Korang bukan saja memiliki rumah tu saja, korang memiliki lot tanah tersebut. Tapi kalau untuk strata, korang hanya memiliki unit parcel ataupun rumah itu saja. Tapi sebenarnya strata ni tak adalah teruk sangat. Dia ada pros and cons dia. Selain daripada undang-undang yang ditetapkan oleh pihak pengurusan, korang kena bayar maintenance fee dan sinking fund setiap bulan.
bulan, korang tak memiliki tanah. Ada benefit ataupun pros dia dalam memiliki hak milik jenis strata ni. Bila anda membeli rumah hak milik jenis strata, anda boleh menikmati fasiliti ataupun kemudahan yang ada di dalam kawasan bangunan tersebut. Contohnya, kalau ada swimming pool, ada gym, ada dewan serbaguna contohnya, anda boleh menggunakan fasiliti-fasiliti ini secara percuma. Sebenarnya tak percuma pun, sebab korang dah bayar maintenance dan sinking fund setiap bulan tu kan. Korang boleh menggunakan fasiliti dan kemudahan tu. Tak perlulah nak pergi tempat yang ada swimming pool dan korang nak masuk kena bayar lagi. So just daripada rumah, bawa pakaian mandi, terus pergi swimming pool. Dan the best part, contohlah kepada orang yang ada kolam renang di rumahnya, dia ada swimming pool dekat rumah dia. Of course memanglah dia tak perlulah bayar sinking fund dan sebagainya, tapi dia perlu mengeluarkan kos untuk maintenance, baik pulih, pembersihan dan sebagainya. Dia kena keluarkan dan dia kena uruskan sendiri. Tapi untuk pemilik-pemilik hartanah jenis strata, bukan korang yang kena bersihkan kolam, bukan korang kena bersihkan kawasan common area. Ini semua akan diuruskan, dijaga dan dilakukan oleh pihak pengurusan. So korang tak perlu pening-pening bahagian-bahagian tu. Yang penting kalau tempat tu tak kemas, tak bersih dan sebagainya, korang boleh adukan kepada pihak pengurusan, sebab korang dah bayar tau bulan-bulan. Aku juga sebenarnya membeli rumah jenis hak milik strata. Apa yang aku rasa menarik dengan unit strata ni, dia dah sedia dengan gated and guarded. Maksudnya dia dah ada security guard dan sebagainya. Aku rasa lebih selamat lah. Aku rasakan level of safety tu lebih tinggi ataupun lebih baik compare dengan kawasan-kawasan kejiranan yang tak ada gated and guarded. And of course untuk family, aku tak risaulah kalau aku keluar, anak dan isteri duduk di rumah. Aku tak risau sangat lah, sebab aku tahu bukan semua orang boleh akses untuk masuk ke dalam kawasan. Apatah lagi nak masuk dalam bangunan. Contohnya kalau jenis macam rumah di tempat aku ni, nak naik lift, setiap pemilik akan diberikan access card, dan pemilik tu hanya boleh akses tingkat yang dibenarkan sahaja. Contoh macam aku tak boleh nak pergi akses tingkat-tingkat orang lain. Aku hanya boleh akses tempat ke common area seperti pejabat pengurusan, swimming pool, gym, tempat parking, dan juga tingkat unit rumah aku sendiri. Aku tak boleh pergi ke unit tingkat selain daripada rumah aku sendiri. So agak selamat lah berbanding dengan rumah-rumah yang tak ada gated and guarded, yang tak ada safety features yang macam ni. Sebab orang lain tak boleh suka-suka hati nak naik ke tingkat rumah aku untuk nak masuk rumah dan sebagainya lah. And of course rumah strata ni dia lebih privacy, and korang akan rasa macam rumah jenis strata ni dia rasa macam eksklusif lah sikit, dan dia rasa privacy. Dan disebabkan pihak pengurusan dah menetapkan beberapa undang-undang, kawasan sekitar tu akan nampak lebih kemas dan terjaga. Contohnya, tak bolehlah sebarang-sebarang nak sidai baju dekat beranda dan sebagainya. So kita akan nampak kawasan tu nampak lebih cantik dan teratur. Waktu petang dan waktu malam tu, ataupun waktu cuti, waktu public holiday, korang akan rasa lebih tenang lah, sebab tak adalah gangguan dengan bunyi orang nak drill, orang mengetuk dan sebagainya. Okay, in the end korang sendiri kena tentukan lah sama ada sesuai ataupun tidak hak milik jenis strata ni untuk korang. Untuk aku rasa okey, sama je. Memang dia ada beberapa undang-undang yang mula-mula kita kena biasakan. Sebab sebelum ni macam aku duduk di kawasan yang bukan jenis strata. Tapi bila dah masuk strata, kita mula-mula tu kita terkejut lah dengan dia punya peraturan undang-undang dia kan. Lama kelamaan kita dah boleh adapt dan kita selesa dengan peraturan-peraturan yang dikenakan. Sebab kita tahu peraturan-peraturan yang dibuat ni adalah untuk keselesaan bersama. So in future, sebelum korang buat keputusan untuk membeli rumah, make sure korang tahu hak milik jenis apa yang korang beli. Adakah individual ataupun strata? Kalau anda beli jenis strata, make sure anda tahulah serba sedikit tentang strata, supaya anda tidaklah rasa macam terbeban ataupun menyesal lah membeli hak milik jenis strata. Tapi untuk aku rasakan tak ada apa-apa isu yang menyebabkan aku rasa menyesal. Untuk aku tak rasa rugilah membeli hartanah jenis strata, sebab by the value itself sama juga, value dia masih lagi naik, dan ada harga ataupun nilai rumah tu naik lebih tinggi disebabkan hak milik strata tu diuruskan oleh pihak pengurusan yang bagus. Dan paling best sekali, aku boleh enjoy the facility hari-hari. Kalau rasa nak pergi gym, aku tak perlu nak keluar duit lagi bayar gym. Aku nak pergi swimming pool, aku boleh turun ke bawah dan terus terjun ke kolam. Okey, itu sahaja video untuk kali ini. InsyaAllah aku akan kongsi lagi
di lain-lain video lebih berinformasi. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada anda yang menonton video-video di dalam channel aku ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share, dan komen kalau ada apa-apa yang korang nak tanya, korang nak komen, nak kritik, silakan di ruangan komen. InsyaAllah mana yang boleh diperbaiki, aku akan baiki lagi dari masa ke semasa. Assalamualaikum.